Ajak supaya dia kecil lagi, dia anak kita dah tahu, dah takut pada kengerian tu, bersedia untuk dengan Allah. Allah, ya Allah. Kita ingat ujian-ujian yang lain kita kena apa semua tu, tapi itulah saya cakap yang ngeri sekali tu, itulah penghujung tadi kita kan, sakaratul maut tu. Janganlah rasa macam tenang-tenang sangat, janganlah apa, ikhtiarkanlah, cari jalan supaya kita boleh berpisah dengan segala-gala dunia ke keluarga kita. Kita bila-bila kita bersedih, tapi kalau kita tak rancang, tak buat sekarang, tak manajemenkan urus supaya kita boleh pasal dia lebih dekat daripada bayang-bayang maut ni tadi. Aduh. Kalau kita kenal betul, takut, kita nak pegang tasbih, bersedia naik motor ke naik apa, sebab apa kita, bila dia nak datang tu bila-bila, tak kira kau kat mana pun. Jadi kita selalu dengan Allah, dah latih diri kita, insya-Allah tak. Insya-Allah Allah takkanlah dia nak zalim pada kita. Orang dah memang bersedia nak selalu dengan Allah, dia akan, Allah akan bantu, tolong kita. Ada apa-apa pertanyaan tentang apa ni, dua semalam pun kita cerita apa, semalam Lailatul Qadar, ini hari maut. Nampas ada, nampas hidup. Tu saya cakap tadi, dia ibaratkan macam dia keluar, tapi sebenarnya dia duduk dalam je. Dia main ke alam dalam diri kita. So saya cakap kalian alam tu ada dalam kita. Dia macam saya cakap macam dia keluar je. Allah pun bagi tahu bila tidur, roh tu terbuka keluar. Nanti cukup balik dah habis, dia masuk balik, dia tutup balik. Dia pintu dia macam ni. Pintu syurga pun begini. Saya pun dah bercakap rahsia dah. Pintu rahsia, pintu ni syurga pun gitu. Nampak. Dengar ruhnya nampak sekali. Nafas tinggal. Kalau mati semua. Tu yang berbunyi tu, dia nafas yang penghabisan tu berbunyi kat alekong. Pergi kat otak ni meletup, dia terdengar bunyi. Mata dia. Tapi saya kebanyakan gitu, tapi kita tak semestinya, kalau melainkan orang pilihan Allah, itu lain. Saya ada tengok orang pilihan Allah meninggal, dia siap bagi tahu sebelum nak meninggal kan. Dia dah mandi, siap-siap dah. Ni kain kapan aku ni. Saya dah jumpa orang yang macam tu. Sekejap lagi lepas selamat tinggal macam tak ada apa-apa je. Rupanya dia dah selesaikan tu, dia masih hidup lagi, dia dah. Jadi mudah tak dia nak lepaskan? Sebab dia kata bila kita dah lepaskan semua, dah tak ada satu pun sangkut, kita seronok nak jumpa kekasih kita Allah, dia kata. Tapi kalau kita masih lagi sangkut, kita kata kena kekasih Allah, tipu. Ada sangkut lagi yang kita cintai kat dunia. Jadi tu saya kata tadi, proses lah, masing-masing diri tu lebih faham. Carilah jalan pelan-pelan. Jangan maknanya kita terus makin sayang dengan, nanti bila terjadi ini cerita, maknanya saya sendiri pun belum lepas lagi, maknanya saya pun kena lekangkan pelan-pelan. Cintaan dengan mak kita lebih-lebih sangat, maknanya kita bersedia lah, maknanya kalau dia pergi tu kita macam mana kita nak buat supaya dia tersenyum, supaya bila dia pergi kita puas hati lah, kita dapat. Contohlah salah satu contoh dia kan. Tapi bila kita tak dapat buat macam tu, macam mana kita rasa, ya Allah tak boleh terima, aku tak cukup lagi nak berbakti pada ibu aku, ya Allah. Tu. Tapi masa dia hidup tu kita sungguh-sungguh nak supaya nanti bila dia pergi kita puas hati kita dah. Itu sebenarnya. Banyak saya tengok manusia-manusia yang bila dia memang betul cinta Allah dalam keadaan kau belum diuji.
Bila kau diuji orang yang kau sayang meninggal, baru kau tahu kau dah terlebih sayang pada. Kau tak cuba sayang kau tu kau balance cukup-cukup je. Sekadar sayang tu cukup-cukup supaya bila Allah cabut nanti kita boleh ridha. Ataupun kalau kita pergi dulu nanti kita tak ada, ya Allah anak aku ni aku sayang. Kita tak kena sebut bila kita roh kita. Tak tenteram lah roh kita bila kita roh kita rasa lagi anak aku nanti isteri aku siapa nak jaga ni. So, kerana kita tak manajemenkan urus. Sebenarnya anak kita, isteri kita, siapa-siapa pun yang kita sayang, sebenarnya yang jaga Allah bukan kita. Jadi yang kau tadi keluar tu kau nak mengeluh kata siapa nak jaga dia, maknanya kau tak selesai. Macam mana nak ajar diri kita tadi, maknanya bila terjadi tu nanti kita boleh redha sebab kita dah latih ini semua engkau punya hak ya Allah. Engkau yang tahu jaga harta aku ke apa benda ke, kalau ada pun kau jaga. Jadi kita yang musak kita dengan Allah. Duduk kat yang maha kaya tu tadi, yang maha cukup. Diajari. Nanti bila kita nak ke situ, jalan ke situ, nanti Allah tunjuklah. Jangan salahkan saya pula. Beratlah belajar dengan ilmu Hajiz ni. Lepas satu ujian ke satu ujian, lepas satu ujian, tak sanggup aku lah. Janganlah. Jangan salahkan saya. Saya nak bagi tahu tip dia. Menghadapi tu dengan macam mana cara. Tak lain harapan kau betul-betul bulat, kau dah terikat mulut kau tak boleh sebut, kau ingat Allah. Kau ada tak zikir nafas? Tak pernah belajar. Waktu tu baru kau tahu pentingnya zikir nafas. Dia dah tak ada kulen, mulut kita dah ada geler-gerip. Jadi kita bernafas tu kepada betul-betul corong Allah Ta'ala punya corong. Corong Allah Ta'ala ibaratnya kita harapkan tu je. Dia je yang tapi bila kita ingat diri kita balik, habis. Ingat dia mula kita cerau, tak tahu hala tuju nak pergi mana. Diam balik, matikan diri balik. Pak, engkau je ya Allah. Tu pun makan masa, tengoklah. Cepat-cepat lah. Janganlah kita dah lari tajuk tu. Biarkan dia. Tak apa, orang awam pun begitu. Jangan kau samakan kau dengan orang awam. Kau dah ada pelajaran ni, tingkatan kau bukan tinggi, bukan rendah. Tapi kau tu dah dimuliakan Allah. Muliakan Allah. Bila kau dah kenal diri, kenal Allah. Dia dah dimuliakan, gitu. Perjalanan hidup tu tak sama dengan orang yang tak dimuliakan Allah. Bukan Allah tu pilih-pilih kasih. Engkau yang sendiri tak mau memuliakan diri engkau sendiri. Engkau sendiri membiarkan beban-beban yang maknanya Allah suruh alam nasyrah laka sadrak. Aku dah buangkan apa kat dada engkau bawa lagi. Kau nak bawa apa jumpa dengan aku, amalan-amalan kau? Aku nak engkau semata-mata. Asliah aku nak engkau. Jadi aku tak perlu kau nak bawa ni bekalan ni. Itu maknanya kau tak kenal aku lagi tu. Tapi kalau kau dah kenal Allah, takut. Dia ada dia punya step dia kan, takut dia tadi. Waliman khafa maqama rabbih, takut orang yang betul-betul takut kepada Allah adalah mendapat dua kenikmatan di dunia dan dengan di alam apa pun. Orang fakina azaban nar, dijauhkan daripada azab. Takut neraka ke takut azab? Masalah yang mana tadi pedas cili tadi? Pedas cili tu kat mana letak dia? Rasa. Rasa siapa yang bagi tu? Kalau kita tak merasakan dia, maka rasa tu akan membinasakan kita. Rasa tu akan merosakkan sebab kita menyembah pada rasa masih dalam azab. Itulah azab. Tapi kalau kita dudukkan siapa yang bagi rasa, itu baru dinding tauhid zat. Mana kita dah rasa. Macam indah saja cakap indah. Indah tu apa? Allah tu apa sifat indah? Jamal kan? Jamal tu cantik, indah tu. Cantik macam mana Allah Ta'ala? Apa yang Allah tak jalikan untuk kita boleh faham Allah tu lebih cantik daripada benda yang kita lihat cantik tadi. Kalau batu permata ni ada keindahan dia,
Jadi kita jangan geleng kepala dulu. Kita serang, kalau ini dah indah orang, engkau tu lagi 1,000,000 kali lagi indah ya Allah. Baru geleng kepala, ya la ilaha illallah. Tak ada lain melainkan. Itu tadi. Ya, kehidupan kita tu selalu dipraktiskan gitu. Macam semalam saya bagi tahu, kita praktiskan. Makanan atau minuman yang kita makrifatkan daripada suapan tangan Allah, dia tidak akan boleh diajakkan bermaksiat kepada Allah. Makanan yang tumbuh daripada kita makrifatkan ni Allah yang suapkan. Memang Allah yang suapkan. Sebab kita tak mempunyai kudrat. Jadi kena ikat. Masa kita sekarang ni dia bagi betul-betul sehat, amalkan betul-betul bahawa dalam kehidupan kita, yang kita lihat, yang kita dengar, semua kita tauhidkan nanti. Bila dalam tu dah jadi cantik. Tapi bila dalam tu tak cantik, itu yang masalah. Kita menutupi hak kebenaran, protes saja hidup. Hidup kita banyak protes, berbalai. Lepas tu berfikir pula lagi macam mana nak kalahkan dia pula. Dah lah tadi dah kedai kopi kita berbalai, tak puas hati, balik nanti dia boleh fikir lagi tu macam mana dia nak kalahkan dia. Dia repeat balik. Orang macam ni orang ada sifat dendam. Jadi kita kena bersifat yang dipanggil tadi mutmainnah ni maknanya ketenangan ataupun kita rasa aman dengan Allah lah. Tu makna berdasar ayat. Kita hanya merasa aman dengan Allah. Itu mutmain. Jadi jiwa yang selalu merasakan hanya Allah tu jiwa mutmain. Itu Allah selalu kata irji'i ila, dia selalu dengan kemudian Allah Ta'ala kata fad'uli fi ibadi, orang beginilah yang akan jadi orang yang beribadah aku betul-betul. Dia masukkan satu golongan yang besar kawasan tu, khas orang ni fad'uli fi ibadi, specialnya tadi. Ya. Dan orang yang menjaga di situ adalah Nabi Khidir alaihissalam. Yang duduk dalam tu semua arif billah, wali-wali Allah. Yang dia akan berbincang. Kemudian dia akan turun. Dia bawa mesej Allah Ta'ala untuk memakmurkan, untuk melindungi bumi ni tadi. Malaikat-malaikat. Ada malaikat tu besar dia, sampai kalau dia nampak bumi ni tak lain macam apa? Sebiji goli je. Maknanya kalau dia nampak bumi tu sebiji pasir di tepi pantai, kan? Macam mana pemikiran kita kalau misal kata Allah tu sendiri, kan? Kalau pasir, bumi tu macam pasir, maknanya macam mana Allah ciptakan tadi? Dia tak memerlukan arkitek, tak perlukan orang nak nasihat Allah Ta'ala. Dia tak perlu panggil orang cerdik pandai, aku nak buat pasir sebutir. Dia tak perlu matahari dia nak bikin besar, cuma dia tak ada orang boleh. Dia tak ada sekutu, dia sendiri aja. Jadi kat mana tu tadi kita tengok, saya tadi kata jamal keindahan. Kat mana nampak? Kalau matahari, kat mana keindahan matahari? Cahaya lagi? Sinar. Sama. Saya sinar. Kayak jadi kita nampak cahaya, cantiklah matahari ni bersinar pagi ni. Bersinar kan? Cantik cahaya. Jadi dekat mana letak keindahan dia adalah dia nak menunjukkan kalau itu tadi cahaya tu kena nampak keindahan, sinar tu kena nampak keindahan, akunya lah yang sebelum ada tu, akulah yang lebih sinar, lebih indah, lebih bercahaya. Akulah Allahu Nur. Akulah, kalau aku memberi cahaya langit dan bumi, aku tu terlebih dahulu cahaya yang sangat. Jadi kita ingat, matahari, bulan malam keluar, bintang-bintang banyak, kita ingat. Kemudian kita kata, dia macam satu macam bulatan. Kita nampak mengelilingi.
Sebab bumi kat sini, bulan sini contoh kan, bintang-bintang banyak. Allah Ta'ala kata renung lagi sekali tengok. Wah, Allah, nampak keindahan. Bila waktu malam tadi kita tengok, lain pula keindahan yang Allah Ta'ala jadikan. Dihiasi dengan bintang-bintang. Mengapa waktu siang dia tak hiasi bintang? Mana pergi bintang tu? Bintang tu pergi mana? Bulan matahari, bintang pun gaib. Sebab bintang tu ada, tetapi bila matahari suluh, bintang tu punya cahaya tak boleh menanggung. Jadi dia jadi tak nampak lah, jadi macam cermin jernih lah. Kemudian bila timbul waktu malam, pukul 7 ke pukul 8, dia pun keluar balik. Yang matahari ni tak boleh mencapai waktu malam. Matahari itu cukup untuk memberitahu siang aja. Malam bulan pula yang memberitahu dia, dan juga batalion dia, bintang, bulan, planet. Punya. Nampak tak keindahan ciptaan Allah? Kau renunglah lagi sekali tengok. Lagi kau kagum Allah Ta'ala punya ciptaan. Kalau orang belajar astronomi, ada kawan saya seorang tu, dia bagian astronomi. Dia melihat sendiri keindahan tu dulu, baru dia olahkan dengan kita punya cerita. Bagus saya cakap. Bagus. Kadang-kadang dia dapat idea ni, orang nak beli idea dia. Satu dunia polisi datang kan, tak beli dia punya, orang dapat kesan tu. Lepas tu dapat anugerah pula tu. Terserah lah sejauh mana kita nak pegang benda ni ya. Pasal saya dah bagi tahu, saya berlepas diri. Saya sendiri pun akan hadapi, saya pun tak tahu boleh tahan dia tak. Cuma dah dipesan kat saya, selalulah dengan senang ke susah ke, selalulah dengan rasakan kalau tak betul-betul nak cari, nak dekat betul-betul Allah, susah. Dia mesti ada orang yang menunjukkan tadi. Pandang situ, makrifatkan kau punya ni. Bawah halkum belah kanan, belah kiri. Di situ tempat makam dia panggil makam mananya. Makam maknanya orang yang maknanya dia dah tak nak lain. Dia nak Allah. Kita nak latih diri kita supaya makam kita tak peduli apa pun. Jadi benda tu yang lain duduk di luar. Apa yang kita maknanya yang suka tu di luar aja. Jadi maknanya yang kita nak tu di dalam tu dia aja. Maknanya kita tak izinkan diri kita pun masuk ke dalam tu. Kita pun kena jaga jangan kita bagi yang lain apatah lagi masuk. Itu lebih bagi faham lagi. Maknanya orang yang begini di dunia lagi dia bersungguh-sungguh, Allah akan pastikan dia dah dapat. Musri'us, susah dalam susah yakin. Memang perit lah, macam kapal kena ombak kau. Ombak tu pula besar kapal, pukul kapal kau. Kena pula tadi kita dipilih pula kena campak dalam laut. Kalau tidak taufan ni tak reda. Sempat buat undi lagi tu. Undi-undi siapa yang dipilih? Nabi Yunus alaihissalam. Orang tak percayalah dia dengan jubah, dengan dia punya ni, memang kita nampak orang yang muka dia percaya memang. Ada apa-apa lagi? InsyaAllah. Macam mana juga?